Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keadaan untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni macam biasa lah, lepas pada game Arsenal, aku akan keluarkan review pasal game kan. So, Arsenal memang kena bantai cukup-cukup. Memang diajar satu pengajaran yang boleh dikatakan kau-kau lah kan. Kena bantai 5-0 dengan City kat tempat diorang dekat Etihad. Sebelum game aku tak letak harapan yang tinggi sangat sebab rekod Arsenal dekat Etihad ni agak buruk sikit lah. Memang bukan agak, memang buruk sangat lah kan. Lepas tu tambah pula dengan form Arsenal yang aku boleh kata disappointed lah untuk musim ni. Cara kita start game, cara kita start musim ni memang tak cukup bagus lah. Daripada pre-season lagi kita boleh tengok kan, tim Arsenal ni memang boleh dikatakan tak siap lagi lah untuk musim ni kan. Memang majoriti pemain yang dipakai pun adalah sama dengan musim lepas. Lepas tu aku tahu Arsenal memang big spenders untuk musim baru kali ni. Dalam transfer Arsenal dah belanja 147 juta pound untuk bawa 5 pemain. Tapi benda tu tak bagi impact lah, tak bagi, orang kata tak ada perubahan yang besar lah kat dalam tim Arsenal tu sendiri kan. So bila masuk dalam game City ni, aku memang expect kita tak kena bantai cukup-cukup lah. Tapi end up benda tu yang jadi kan. So bagi aku benda tu expectation yang tinggi lah untuk Arsenal pergi kat Etihad untuk menang kat sana. Sebab macam aku cakap tadi lah, rekod Arsenal dekat Etihad tu tak berapa nak cantik sangat. So dengan form Arsenal yang tak menentu sekarang, kita pergi kat Etihad nak beat tim City, walaupun diorang ada masalah kan. Jumpa Leicester dekat Community Shield, diorang kalah. Lepas tu jumpa Spurs dekat match day pertama, hari tu pun kalah. Tapi kau kena ingat, game dua game tu yang diorang jumpa Leicester dengan Spurs tu, dua-dua adalah dekat tempat Leicester dan juga Spurs. Leicester tu main kat Wembley lah kan. Lepas tu Spurs tu diorang beat City dekat diorang punya stadium. Jadi bila Arsenal datang kat Etihad tu, aku rasa macam tak adil lah untuk kita sebagai fan Arsenal untuk expect something lah daripada tim yang kita ada sekarang ni untuk menang dekat City lah kan. So apa-apa pun kita start dengan line up dulu lah. Line up yang aku boleh cakap boleh dipersoalkan sebab ada satu pemain nama dia memang aku tak sangka gila dia akan terlibat dalam game lah, iaitu Sead Kolasinac. Aku tak tahu apa Arteta fikir untuk letak Kolasinac main dekat first E, sedangkan pada 2-3 minggu lepas dia ada cakap yang Kolasinac ni tak ada dalam plan dia. Tiba-tiba 2 jam sebelum game kita dapat berita yang Kolasinac punya deal nak pergi ke Fenerbahce dah dibatalkan, tak jadi. Lepas tu tiba-tiba dia main dalam game ni kan. So boleh nampak kat situ sampai ke sekarang ni Arteta tak tahu lagi first 11 terbaik dia lah sejak daripada dia pegang Arsenal 18 bulan yang lepas lah kan. Lepas tu start game macam biasa lah, Arsenal bagi harapan yang tinggi lah untuk kita sebagai penyokong. 10 minit pertama memang dia orang pressing tim City kau. Dia orang ada urgency, ada nafsu untuk buat peluang dekat gol City tu kan. Sampai ada satu tahap tu Ederson hampir buat silap daripada pressing Smith Rowe, hampir-hampir buahkan gol. Lepas tu lepas 10 minit aku malas nak cerita lah. Start daripada minit ke 10 sampailah habis game memang City dominate. Aku tak nak cakap pasal gol City, aku rasa korang pun tengok game tu kan sebab game awal. Tapi aku boleh cakap City punya gol 2 gol yang pertama dia orang kita boleh elakkan kalau tak sebabkan mistake defense kita sendiri lah. Aku tak tahulah defense Arsenal dalam game ni macam dia orang tak ada dalam padang tau. Dia orang cuma ball watching. Ibarat macam dia orang tu penonton lah, padahal dia orang tak perasan yang dia orang tengah sarung jersey Arsenal, dia orang tengah main dalam game ni kan. Tapi lorongan bola City semua aku boleh cakap boleh selit je pemain-pemain Arsenal, end up sampai juga kat pemain City tau. Macam dia orang tu mannequin. Kau tahu mannequin yang patung kan. So 2 gol pertama City kita boleh elakkan. Cuma gol ketiga City tu boleh dikatakan build up yang cantik daripada tim City tu sendiri kan. Walaupun main 5 defend pun, tapi bocor macam tu aku boleh tak boleh terima lah. Sebab setup Arteta memang dah cantik nak main defensif apa semua. Yes, aku faham. Jumpa City, dia orang punya attacking prowess kau tahu lah macam mana kan. Ada Grealish, Bernardo Silva, Sterling, Mahrez, Ferran Torres, Gabriel Jesus. Nama memang takkan habis lah kalau kau cakap pasal pemain City Dia punya kualiti tu kalau nak dibandingkan dengan Arsenal memang jauh beza lah. Tapi at least kalau kau main 5 defense pun, kalau aku boleh nampak yang City cuba nak build up tu nampak susah dia orang nak tebuk defense Arsenal tu, aku boleh lah terima lagi. Tapi ni masalahnya macam kita tak ada defense langsung Arsenal memang tak ada, ibarat macam tak ada player lah kat bahagian defense tu kan. Baik Kolasinac, Holding, Chambers, semua bola tinggi fail. Lepas tu bola lirik bawah dia orang banyak ball watching, man marking dia orang entah ke mana. Senang cerita semua out lah. Bahagian defensif memang semua out. Tapi dari segi second half tu defensif
save Arsenal nampak better sikit lah. Tak banyak pun, sikit je lah betternya kan. Dan second half ni lah kau boleh nampak highlight Leno. Kalau tak sebab Leno, aku rasa Arsenal dah boleh kena bantai 8-9-0 lah. Seingat aku dia buat 3 crucial save lah untuk kekalkan scoreline yang masa tu tak silap aku dalam 4-0 time tu. 3 save yang besar daripada Leno. Kalau tak memang macam cakap tadi lah 8-0, 9-0. Lepas tu aku nak sentuh, yes, aku nak sentuh pasal red card. Red card tu dia 50-50 sebenarnya. Aku tak cakap yang tu betul-betul red card, aku tak cakap yang tu tak sepatutnya red card. Aku tak nak cakap pasal ref sebab nanti adalah yang komen kat bawah video ni kan, setiap kali Arsenal kalah aku nak petik pasal ref kan. So untuk insiden Xhaka tu, aku rasa dia memang two-footed challenge, tapi masalahnya dia punya tackle tu tak kena. Tapi disebabkan cara Xhaka tackle tu dia pakai two-foot challenge, bagi aku dari sudut pandangan referee memang dia nampak tu sebagai satu tackle yang bahaya lah. Sebab tu dia dapat red card lah bagi aku lah. Itu personal opinion aku kan. Dan untuk Arsenal whole game aku rasa yang boleh dikatakan ada percubaan untuk buat game untuk Arsenal tu, aku boleh cakap Emil Smith Rowe dan juga Matteo Odegaard lah. Matteo Odegaard bagi aku starting pun dia dah main kat right winger kan. So bukan dia tak pernah main sebagai winger. Kalau kau tengok dia main kat Real Sociedad dulu, dia pernah je main kat winger kan. So bukanlah satu isu Arteta nak letak dia sebagai seorang winger kan. Tapi nampak dia struggle sikit lah berbanding dia duduk kat bahagian tengah padang kan. Itu je lah. Dan Smith Rowe macam biasa game Brentford dia boleh cakap yang dia bagi yang terbaik. Game Chelsea minggu lepas pun bagi aku dia adalah salah satu player Arsenal yang stand out. Dalam game ni pun sama, dia bermain sebagai role nombor 8 dia duduk sebelah Xhaka kat bahagian tengah midfield. Tapi itulah player Arsenal ni, dia punya build up daripada belakang ke depan tu memang lembab lah. Kau boleh tengok bila Aubameyang dapat bola kena intercept, bila Saka dapat bola je 2-3 pemain City dah kepung dia kan. So timing untuk player Arsenal ni memang tak banyak untuk hold bola tu kan. Kita ada satu shot je dalam seluruh game Lepas tu on target memang kosong sah-sah. Lepas tu yang nak buat benda lagi malu possession Arsenal lah. Possession Arsenal memang teruk gila. Ada sampai satu tahap tu sampai 9% je Arsenal pegang bola. Saya ingat aku dalam second half time tu. Memang teruk gila performance Memang aku tak nampak satu positif pun yang boleh kita ambil sebagai fan Arsenal dalam game ni kan. Cuma aku nak bagi kredit kat pemain lepas diorang habis game kan, diorang pergi kat fan Arsenal, at least diorang appreciate fan-fan Arsenal yang mana yang pergi kat Etihad. Lepas tu tengok tim kena bantai macam ni, lepas tu dia orang stay dekat dalam stadium sampailah habis game, walaupun dia orang tahu peluang untuk Arsenal menang, untuk Arsenal comeback tu tak ada. So itulah ulasan aku untuk game ni. Jadi kesimpulan aku, performance Arsenal dalam game ni kau boleh tengok fan Arsenal gol keempat City sampai fan Arsenal sendiri celebrate. Kat situ kau dah boleh cakap apa. Tahap Arsenal ni kita dah bukan satu kelab yang elite kau tahu. Kita kena terima hakikat benda tu yang sekarang ni Arsenal memang dalam zaman yang betul-betul terduduk bukan setakat terduduk kita memang dah terbaring terus ni kan. Aku tak nak cakap Arteta in ataupun Arteta out, sebab bagi aku kalau aku cakap Arteta out pun aku tahu Arsenal takkan sack dia dalam masa terdekat ni. Sebab Arsenal dia tahu dia baru spend untuk Arteta dan dia takkan sack Arteta dalam masa terdekat ni. Aku bukan defend Arteta, aku memang nak tukar manager kan. Nama-nama macam Conte kena link dengan Arsenal memang aku minat. Tapi kita kena hadap realiti sebanyak mana pun kita nak Arteta keluar daripada Arsenal, dia takkan keluar dalam masa terdekat ni. Percaya cakap aku. Aku tahu, aku faham perasaan fan-fan Arsenal kat luar sana. Kita kena sabar lah kan. Nasib baik menang dengan West Brom kan 6-0 hari tu. Kau tidak, bulan ni saja Arsenal tak ada goal of the month Gila kau, lawan Brentford tak skor, lawan Chelsea tak skor, lawan West Brom tu nasib baik ada 6 gol kan. Lepas tu lawan City malam tadi memang tak skor langsung. So nasib baik lepas ni ada international break, so kita boleh tenangkan fikiran sikit kan. Memang aku betul tak ada mood Aku patutnya nak shoot video ni, aku boleh release awal kan, aku boleh upload awal. Tapi memang lepas pada game tu aku memang tak ada mood langsung untuk shoot video. So agak lewat sikit tapi at least aku tunjuk muka kat sini kan. Kan ada pula yang kata nanti bila menang baru aku keluarkan video. Ini dah kalah sampai terduduk ni aku dah keluarkan video. Aku tak tahulah korang nak komen apa kat bawah kan. So aku rasa ulasan aku sampai sini je lah. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.